dalam Kaabah tersebut, oleh kerana Kaabah itu dia punya rupa dia memanjang. Dia dalam Kaabah itu terdapat 3 tiang. 3 tiang yang berderet, yang ianya membentuk memanjang daripada Hajar Ismail pergi kepada Hajar Aswad. Kaabah, contoh ini Kaabah. Kita ni contoh dalam Kaabah, contoh. Di sebelah sana Hajar Ismail, di sebelah sini pintu Kaabah. Dekat dalam ni ada tiang 1, 2, 3. Tiang tu subhanallah sebenarnya 4 tapi jadi 3. Macam itulah sebab dia panjangkan dulu. Jadi bila dipendekkan, tiang jadi sikit. Dalam Kaabah tersebut ada 3 tiang. Sebab zaman dulu mana ada teknologi zaman sekarang. Bila kalau buat sekarang boleh buat bangunan lapang, tak ada tiang langsung pun boleh. Maksud tiang tu tiang kat dalam. Tiang luar wajib lah, tapi tiang kat dalam tak ada, lapang. Sekarang ada teknologinya. Tetapi zaman dulu bila bangunan tu besar, dia confirm ada tiang. Dan tiangnya confirm rapat-rapat. Begitu juga dengan pembinaan Kaabah. Kaabah itu dalamnya ada tiang, dan tiang itu agak rapat di antara satu sama yang lain. Dan daripada bawah tiang itulah nantinya di akhir zaman akan keluar asap namanya dukhan. Dukhan itu bukannya asap yang terhasil daripada dentuman ataupun hantaman meteor. Dia bukannya suatu dentuman ataupun suatu asap yang keluar daripada kebakaran ataupun bencana alam. Tapi dia benar-benar keluar kerana tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada ketika itu. Yang pada waktu itu telah pun berlaku zaman-zaman yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Dah tak ada lagi dah yang dikatakan sebagai yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj. Dukhan ini dia keluar pula pada waktu yang berhampiran dengan perkara-perkara yang lain. Kalau kita tadi kita sebutkan 4 perkara berada dalam satu zaman. Dukhan ini pada zaman yang lain, dan dia itu berada pada zaman yang perkara-perkara lain pun ada sekali. Iaitu apakah dia? Yang pertama dukhan, yang kedua dabah, yang ketiga terbit matahari daripada sebelah barat, dan juga yang terakhir sekali keluar api daripada bumi Yaman. 4 perkara ini pula adalah berada pada satu zaman yang bertemu satu sama yang lain. Lepas berlaku dukhan, tak selesai lagi dukhan, keluar dabbah. Dabbah tu haiwan. Masih lagi hidup dabbah itu, pada waktu itu terbit matahari daripada sebelah barat. Dan matahari terbit daripada sebelah barat dalam masa tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Maksud tempoh 3 hari itu, berlakunya waktu siang yang sangat panjang, kemudian berlakunya waktu malam yang sangat panjang, dan kemudiannya berlaku lagi seperti mana sedemikian selama 3 hari. Pada hari yang pertama manusia bertakut, semuanya bertempiaran, katanya kiamat ingin berlaku. Bila berlaku lagi pada hari yang kedua, pada waktu itu telah pun berlakunya terbit matahari di sebelah barat. Mereka pun mengatakan, oh mungkin ni fenomena biasa saja kot. Masing-masing pun tinggalkan balik ibadah. Berlaku lagi untuk kali yang ketiga. Pada waktu itulah Allah Ta'ala keluarkan api daripada bumi Yaman. Yang paling tepat sekali adalah bumi Eden. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lebih khusus, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, dalam sabdanya, la taqumas sa'ah hatta yakhrujun naru min qa'il adan. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah keluarnya api daripada mangkuk bumi Adan. Eden ni dia adalah sebuah negeri yang terletak di atas sebuah mangkuk yang besar. Mangkuk tu dia adalah satu kawah gunung berapi yang sangat besar di bawah negara Eden. Eden Yaman.
Yang dikatakan oleh para saintis, kalaulah ia meletus, maka gunung berapi yang lain ibarat mercun-mercun kecil kepada bom atom yang sangat besar. Maksudnya, gunung berapi yang kita tengok dahsyat sangat tu, dia macam al-abun nariyah, kata para saintis. Dia seperti mana letupan-letupan mercun saja kalau kita ini nampak. Nak banding dengan letusan yang berlaku dekat bumi Eden, yang ianya besar, Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Subhanallah. Kalau sekarang sekalipun, kalau kita duduk dekat bumi Eden, dia punya bahang panasnya luar biasa. Air lautnya panas. Subhanallah. Waktu malam pun suam-suam. Dia takkan jadi sejuk air laut. Subhanallah. Maka 4 perkara ini berlaku lebih kurang dalam satu zaman, iaitu dukhan, dabah, terbit matahari daripada sebelah barat, kemudiannya berlakunya api keluar daripada bumi Yaman yang mengepung manusia dekat suatu tempat namanya Mahsyar. Tempat itu sekarang di Syria. Orang yang tak sempat sampai ke sana mati dijilat api tersebut. Orang yang sempat sampai ke sana maka terkepung dekat tempat itu. Dan pada waktu itu tidak ada lagi dah manusia yang beriman. Kata Rasulullah SAW, la taqumas sa'ah hatta la yujadu fi wajhil ard man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang menyebutkan perkataan Allahu Allah. Subhanallah. Biarkan siapa nak katakan zikir Allah, Allah tu tak bermanfaat. Yang penting orang yang sebut Allah, Allah itu adalah penongkat langit. Selagi mana ada orang yang sebut kalimah Allah, 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 selagi itu kiamat tidak akan berlaku. Maksudnya, orang yang paling nipis iman pun dah tak wujud pada ketika itu. Astaghfirullahaladzim. Maksudnya, kalau zaman sekarang ini, orang yang kurang iman pun masih sebut perkataan Allah. Tak kisahlah dia nak sebut Allah tu macam mana, Allah tu macam mana, tetapi masih lagi menyebut kalimah Allah. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampaikan kalimah Allah pun tak disebutkan oleh mana-mana manusia pada ketika itu. Pada waktu itulah berlakunya hari kiamat. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tidak perlu kamu itu bimbang. Kamu tidak akan melihat hari kiamat berlaku, melainkan kamu akan pergi dulu. Kita akan meninggal dulu sebelum kiamat berlaku. Jangan takut, kiamat tak akan berlaku dan kita menyaksikannya. Tidak akan. Kalau kiamat berlaku dan kita menyaksikan kiamat itu berlaku, lepas kiamat tu di mana kita nak duduk? Dah dunia dah tak ada. Betul tak? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah petanda-petanda besar hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yang pertamanya adalah dukhan. Dan dukhan itu keluar dengan dua kemungkinan. Dua-dua kemungkinan tak dapat dipastikan lagi, tetapi kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Kemungkinan yang pertama adalah dukhan ini akan keluar mematikan orang-orang yang beriman dan juga membiarkan orang-orang yang kafir. Maksudnya, bila dukhan keluar saja, orang yang beriman mati, yang tinggal orang-orang kafir semata-mata. Kemungkinan yang kedua pula, dukhan ini keluar, asap ini keluar, dia keluar mematikan orang-orang kafir dan membiarkan orang-orang yang beriman. Bila keluar saja dukhan, orang kafir semuanya mati, orang yang beriman itu hidup. Maka dua kemungkinan ini adalah dua perkara yang tak dapat kita pastikan
sedangkan kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Tak dapat kita ini katakan yang mana rajih ataupun marjuh, yang mana kuat ataupun lemah. Kerana apa? Pendapat berdasarkan petanda hari kiamat tak dapat kita ini kuatkan, melainkan kalau ianya dah berlaku ataupun tidak berlaku. Benda yang berkenaan dengan petanda hari kiamat dapat dirajihkan kalau dia berlaku, dan dia itu marjuh, kuat atau lemah kalau dia tidak berlaku, walaupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bila sebut, dia takkan berlaku, mesti dia berlaku. Subhanallah.